Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita berjumpa di dalam satu rakaman untuk saya bercerita sesuatu tentang sejarah. Dan sejarah ini ada berkaitan dengan kedudukan kita pada hari ini. Dan ramai rakyat Malaysia atau orang ramai tidak mengetahuinya. Saya suka bercakap soal kerakyatan, ya, soal kerakyatan. Semasa kita merdeka pada tahun 1957, kita ada kerakyatan yang bersifat tiga perkara. Pertama sekali ialah secara automatik atau kelahiran. Yang kedua secara permohonan. Yang ketiga secara naturalization. Yang selalunya menjadi isu kewarganegaraan kita ini ialah soal kelahiran ataupun jus soli, ya, jus solai yang berlaku kepada sesiapa sahaja yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu sebelum Hari Merdeka dan selepas Hari Merdeka. Dan yang kedua, cara permohonan bermakna seseorang yang telah tinggal beberapa tahun yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu boleh bermohon untuk menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Dan secara naturalization ialah untuk orang-orang yang pernah bekerja di sini dan dia diberi kerana sumbangannya kepada negara. Tapi apa yang saya nak bercakap hari ini ialah tentang bagaimana, ya, kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 dan lepas tu kita membentuk negara Malaysia 1963. Bagaimana kerakyatan yang telah kita asaskan pada tahun 1957 itu berterusan berlangsung. Dan dia sebenarnya 57 itu berterusan adalah berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 di antara British dan Raja-Raja Melayu, ya, yang kemudian dijadikan suatu perjanjian rasmi memberi kedudukan-kedudukan tertentu kepada kita semua. Nah, dalam masa kita mendapatkan kerakyatan itu, kita ada satu perkara yang paling menarik ialah tentang kerakyatan secara automatik atau jus soli, ya, jus soli atau jus solai sebut orang. Nah, sebenarnya dalam sejarah negara kita ada dua jenis kerakyatan. Walaupun mungkin ada profesor tak setuju dengan saya, tetapi saya faham kita ada dua kerakyatan. Sebelum kita merdeka kita ada rakyat raja, ya, dan juga rakyat British. Bagi rakyat raja ialah mereka yang lahir, orang-orang Melayu yang lahir di negeri-negeri Melayu yang beraja seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, ya, Kelantan, Pahang, Terengganu, Kedah, Perlis dan juga Perak. Tetapi bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, itu kita dapati mereka dipanggil sebagai rakyat British atau British subject. Jadi sebelum kita merdeka pada tahun 46, semasa Perjanjian Persekutuan 48 dibuat, kita ada dua jenis kerakyatan, rakyat raja dan rakyat British. Nah, bila kita merdeka pada tahun 1953, kedua-dua kerakyatan ini dinamakan sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu, rakyat persekutuan, ya. Dan bila rakyat persekutuan itu bermakna bahawa kesemua mereka, sama ada yang lahir di negeri-negeri Melayu atau yang lahir di negeri-negeri Selat yang sekarang telah menjadi merdeka, ya, yang bernama Melaka, Pulau Pinang, ya, mereka ini negeri-negeri Selat dahulu, mereka ini rakyat British, tetapi bila kita merdeka dia dipanggil sebagai rakyat persekutuan. Jadi rakyat raja ni sebenarnya sangat penting, ya. Rakyat raja ini melambangkan bahawa mereka yang lahir, ya, di negeri-negeri Melayu yang beraja, secara automatik orang Melayu, ya, kita bercakap orang Melayu, secara automatik menjadi rakyat raja tersebut. Dan dia tertakluk kepada perintah-perintah raja dan juga tertakluk kepada keputusan-keputusan kita perundangan di negeri-negeri tersebut. Sebab itu rakyat raja ini adalah satu rakyat yang penting yang menunjukkan, ya, bahawa sebelum kedatangan British, semua rakyat-rakyat Melayu di bawah pentadbiran Raja-Raja Melayu, pemerintah Raja-Raja Melayu adalah rakyat raja dipanggil, ya. Dan British iktiraf ini. Sebab itu British di negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka dan Pulau Pinang, maka rakyat itu dipanggil sebagai British subject ataupun rakyat British. Dan orang Melaka dan Pulau Pinang boleh duduk di mana-mana jajahan takluk British, yes, terutama di England, dan mereka boleh bermastautin di sana dan menjadi warga negara British, ya. Itu pilihan mereka. Tetapi kalau rakyat raja, dia dipanggil sebagai British protected subject.
British Protected Subject. British Protected Subject maknanya mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh British. Jadi ini bezanya. Sebab itu apabila kita nak merdeka, British sebenarnya membuat perjanjian dengan Raja-Raja Melayu pada tahun 48 untuk melahirkan Persekutuan Tanah Melayu. Mendapatkan semua tanda tangan Raja-Raja Melayu yang memerintah tiap-tiap negeri-negeri Melayu, ya, untuk menandatangani satu perjanjian persekutuan dengan British. Dengan perjanjian itu kita dapati bahawa British memberi ataupun melahirkan ataupun British mengadakan suatu perlembagaan negeri ataupun undang-undang tubuh negeri, ya, bagi tiap-tiap negeri Melayu. Di situlah British menjelaskan apakah kedudukan British dan apakah kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebab itu bila kita dapati Raja-Raja Melayu, kita kata yang menandatangani perjanjian persekutuan 48 itu bersetuju untuk menjadi anggota Persekutuan Tanah Melayu, maka dengan itu mereka ada autonomi di negeri masing-masing. Tetapi di peringkat Kuala Lumpur ada apa kita kata senarai persekutuan yang adalah dalam bidang kuasa Persekutuan Tanah Melayu yang berpusat di Kuala Lumpur. Tapi di peringkat negeri juga ada yang dipanggil sebagai state list ataupun senarai negeri yang berada dalam tangan pentadbiran negeri-negeri Melayu yang diketuai oleh raja pemerintah, iaitu sultan-sultan yang memerintah pada masa itu. Dan pelantikan sultan bukanlah kuasa British ataupun bukanlah dibuat oleh British, dia dilakukan secara tradisional. Dan British sebenarnya kadang-kadang campur tangan, bukan dia tak campur tangan. Apabila ada mungkin sultan-sultan dia tidak berkenan, maka dia turunkan tahta, dia lantik sultan yang British berkenan. Nah, ini memang satu perkara yang berlaku dalam sejarah kita, ya. Tetapi secara biasanya sultan-sultan itu dilantik oleh apa kita kata jemaah jemaah bagi negeri tersebut. Ada majlis dirajanya dan mereka melantik, dan kemudian sultan itu diisytiharkan sebagai sultan menggantikan ayahanda baginda yang mangkat di hadapan jenazah ayahanda baginda masing-masing, ya. Barulah sultan itu dilantik dan barulah jenazah sultan yang telah mangkat itu dapat dikebumikan. Jadi ini prosedur pentadbiran pelantikan raja, dan oleh sebab itu pelantikan raja adalah sesuatu yang di luar bidang kuasa negeri, di luar bidang kuasa rakyat, di luar bidang kuasa parlimen. Ya, rakyat sebenarnya tidak berkuasa melantik sultan, tetapi sultan itu dilantik oleh jemaah ataupun satu majlis diraja yang dilantik dari kalangan pembesar-pembesar diraja yang memang dilantik oleh sultan yang memerintah. Jadi itu kita kena faham. Maknanya dalam tiap-tiap negeri Melayu yang beraja, raja-raja itu adalah raja pemerintah dan dia yang menentukan rakyatnya sendiri. Jadi sesiapa yang lahir di negeri-negeri Melayu sebelum tahun 48 adalah rakyat raja. Dan apabila kita merdeka pada tahun 1957, maka rakyat raja itu otomatik menjadi rakyat persekutuan. Ya, tetapi dalam masa yang sama baginda yang memerintah juga mempunyai hak-hak tertentu, misalnya untuk kuasa mengampun, ya, mana-mana rakyatnya yang telah buat salah, ya, ataupun sesiapa yang telah buat salah, maka raja atau pemerintah itu atau raja pemerintah itu berkuasa untuk mengampunkannya. Jadi itulah cara kerakyatan kita terbentuk, iaitu melalui kuasa diraja, ya, yang secara automatik mengiktiraf mereka yang lahir di negeri tersebut di kalangan orang Melayu untuk menjadi rakyatnya. Nah, apabila kita nak merdeka, sebelum kita merdeka tahun 1951, kita ada state nationality, telah digubal satu rang undang-undang dipanggil sebagai state nationality atau kebangsaan negeri, ya, state nationality kebangsaan negeri pada tahun 1951. Dengan kelulusan undang-undang itu, maka raja-raja Melayu atau raja pemerintah negeri tersebut telah menerima bahawa sesiapa sahaja orang bukan Melayu, ya, ataupun orang dagang yang lahir di negeri-negeri tersebut secara automatik menjadi rakyat raja. Inilah kali pertama rakyat raja terdiri daripada orang bukan Melayu, orang dagang, ya, dengan syarat dia mesti lahir di negeri tersebut. Dan ini dilakukan oleh perjanjian ataupun oleh satu rang undang-undang, bukan perjanjian, satu rang undang-undang yang dipanggil State Nationality 1991. Sebelum merdeka, maknanya sebelum kita merdeka pada tahun 56, yang memperkenalkan kerakyatan secara jus soli
maka kita telah ada suatu tindakan awal ya oleh British dan Raja-Raja Melayu yang mengiktiraf orang-orang bukan Melayu yang lahir di negeri-negeri tersebut dari mak bapak yang telah atau salah seorang ibu bapanya yang telah didaftarkan sebagai rakyat persekutuan, maka anaknya itu boleh didaftarkan. Dengan itu kita dapati penguatkuasaan itu 1.5 juta orang bukan Melayu telah menjadi rakyat Raja-Raja Melayu. Sebab itu kita dapati ini adalah satu langkah besar yang dibuat oleh British dan juga Raja-Raja Melayu untuk mengiktiraf dan memberi kedudukan politik yang tetap kepada orang-orang dagang untuk menjadi rakyat negeri-negeri tersebut. Dan apabila kita merdeka, tadi 1951 ya, apabila kita merdeka pada tahun 1957, maka kerajaan pada masa itu British dan juga Raja-Raja Melayu bersetuju untuk untuk meluluskan satu rang undang-undang yang memberi kedudukan jusoli ya, atau memberi syarat jusoli kepada sesiapa saja yang lahir sebelum merdeka, pada hari merdeka dan selepas merdeka untuk menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu ya. Jadi maknanya sekarang kita ada 3 step. Step yang pertama ialah Perjanjian 1948 yang mengiktiraf semua orang yang lahir di negeri-negeri Melayu dari kalangan orang Melayu menjadi automatik rakyat raja-raja di negeri Melayu. Bagi negeri yang bukan diperintah oleh Raja Melayu, Melaka dan Pulau Pinang, maka rakyatnya dipanggil sebagai British subject atau rakyat British. Bila 1951 kita ada suatu kerakyatan yang dipanggil sebagai state nationality 1951, itu kita mengiktiraf sesiapa sahaja yang lahir di negeri-negeri Melayu daripada salah seorang ibu bapanya yang telah diiktiraf sebagai rakyat persekutuan untuk menjadi rakyat Raja-Raja Melayu secara automatik. Tetapi itu salah satu ibu bapa, jadi makna ada syarat. Tetapi pada tahun 56 bila kita nak merdeka, perundingan dilakukan di antara Parti Perikatan ya, yang menang pada masa itu pimpinan Tengku Abdul Rahman, yang di dalamnya terletak UMNO, MCA dan juga MIC. Mereka bersetuju bahawa jusoli diperkenalkan, dan jusoli itu tidak ada syarat. Sesiapa sahaja yang lahir sebelum hari merdeka, pada hari merdeka dan selepas merdeka, mereka menjadi warga negara secara automatik. Ya, maknanya sekarang bahawa siapa sahaja yang lahir di sini, siapa sahaja yang orang Melayu dan bukan Melayu yang lahir di sini, maka mereka boleh menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Itu kita cakap yang lahir. Tetapi kalau yang permohonan, itu ada syarat-syarat yang lain yang juga mudah untuk menjadi warga negara. Jadi bagi saya kewarganegaraan ini sangat penting. Minta maaf ya. Apa yang saya nak komenkan di sini ialah rakyat Malaysia pada hari ini atau orang ramai Malaysia yang menjadi warga negara kita pada hari ini, mereka mungkin tidak sedar perundingan-perundingan dan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh British dan Raja-Raja Melayu untuk menyediakan negeri-negeri Melayu dan juga Melaka dan Pulau Pinang menjadi sebuah negara yang akan merdeka. Dan memang perangai British, dia akan membuat langkah-langkah satu demi satu langkah demi satu langkah sehingga benda itu akhirnya sempurna dapat mencapai cita-cita British. Dan dalam hal ini ialah orang-orang bukan Melayu, orang imigran, orang dagang, mereka ini nak duduk di tanah Melayu, mereka lahir di sini, maka British memang cari jalan untuk kita kata memberi ruang untuk mereka menjadi rakyat tetap di negara-negara ini. Jadi pada hari ini apabila benda ini telah berlaku secara automatik pada tahun 56, pada tahun 51 ya, pada tahun 56, 57 kita merdeka, benda itu dah berjalan dan dia satu proses yang panjang. Tetapi langkah pertama itulah ya 1948 untuk mengiktiraf orang Melayu warga negara secara automatik bagi negeri-negeri Melayu, dan bagi 51 state nationality mengiktiraf orang bukan Melayu. Ini langkah penting ni ya, supaya mereka tidak terus menjadi orang dagang di sini. Dan 56, 57 kita merdeka, maka kita iktiraf sesiapa saja yang lahir di sini menjadi warga negara tanpa mengira bangsa. Jadi kita rakyat Malaysia kena tahu sejarah. Bila kita belajar, bila kita tahu, maka baru kita menghargai kerakyatan yang kita dapat pada hari ini.
kalau kita sedar bahawa kita ni nak menjadi satu bangsa Malaysia atau nak menjadi penduduk bagi sebuah negara Malaysia pada hari ini, ya, dan sebelum itu Persekutuan Tanah Melayu, maka kita kena tahu bahawa proses perundingan, proses pengiktirafan, proses memberi kewarganegaraan itu sentiasa berlaku. Saya nak sebut sikit, bila kita merdeka bila kita membentuk Malaysia 63, maka kewarganegaraan yang dibuat dalam tahun 57 itu diteruskan. Maknanya sesiapa sahaja yang lahir di negeri-negeri dalam Malaysia sebelum merdeka, lepas merdeka dan pada hari merdeka, dia automatik menjadi warga negara. So jadi maknanya kewarganegaraan kita ini berterusan. Jadi tidak ada sebab untuk kita menafikan hak orang yang lahir di sini. Itu cara permohonan pun berlaku juga serentak tu. Ya, siapa yang tak lahir tetapi boleh bermohon. Jadi bagi saya, rakyat Malaysia pada hari ini kena sedar bahawa untuk kita membentuk sebuah negara Malaysia seperti hari ini, dia memerlukan satu proses sejarah yang panjang. Dia memerlukan perundingan-perundingan antara kaum yang panjang. Dia juga memerlukan kuasa-kuasa raja dan juga kuasa British untuk bersetuju kepada satu titik persamaan untuk membentuk satu kerakyatan kebangsaan bagi negara kita. Dia bukan mudah tiba-tiba menjadi macam kita lahir je dah jadi rakyat Malaysia. Tapi orang yang mengkaji sejarah macam saya, kita tahu ini proses. Dan proses ini kita kena ajar pada anak-anak bangsa kita supaya dia sedar bahawa ya, mereka ni menjadi satu warga negara Malaysia setelah melalui satu proses yang panjang, perundingan yang panjang, persetujuan banyak pihak. Dan yang paling penting, siapa yang ada kuasa untuk memberi kewarganegaraan itu? Raja-raja Melayu. Ya, bukan British. British dia tak berhak sebab British hanya menjadi pemerintah di negeri-negeri selat. Tetapi raja-raja Melayu adalah raja pemerintah bagi negeri-negeri Melayu. Dan British sebenarnya tidak pernah menjajah negeri-negeri Melayu. British hanya melindungi negeri-negeri Melayu dengan terus mengiktiraf kuasa raja-raja sebagai ketua pemerintah. Dan British laksanakan sejak tahun 1874, Perjanjian Pangko dan lain-lain perjanjian, ialah mengambil alih pentadbiran negeri-negeri tersebut, menjadikan pentadbiran dia, tetapi dia tidak buang institusi raja. Jadi dengan itu rajalah yang berkuasa, yang memberi kewarganegaraan kepada semua warga negara Malaysia di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Ya, sebab cara naturalisation itu, cara ketiga untuk kita mendapatkan warga negara itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya, apabila dia bersetuju seorang telah bagi sumbangan sebab itu ada warga negara asing yang terus nak duduk di sini, itu boleh berlaku dengan persetujuan yang di-Pertuan Agong. So nampak tak? Jadi bagi saya, kita kena sedar, dan rakyat Malaysia pada hari ini, terutama generasi muda, ya, mereka yang tak tahu sejarah, mereka yang tak baca sejarah, tetapi kadang-kadang mereka dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang tidak berteraskan fakta, maka mereka pun mempersoalkan, ya, kewarganegaraan. Ya, dan mereka mempersoalkan kita kata isi-isi perlembagaan. Sedangkan isi-isi perlembagaan kita itu adalah berlaku dengan persetujuan pemimpin-pemimpin pada masa dahulu, dan mereka terapkan itu atau mereka senaraikan, rekodkan, dokumenkan dalam perlembagaan negara. Misalnya pasal 153, kan, pasal kedudukan istimewa Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak, ya. Itu memang dah ada berlaku sejak tahun 1948. Tapi bila kita buat perjanjian baru, benda itu diteruskan sampai pada hari ini. Jadi kalau hari ini you bercakap soal keadilan, soal kesamarataan konon, soal demokrasi, maka you tak nak mengiktiraf pasal 153, itu adalah salah. Kerana 153 itu adalah dasar yang telah diadakan dalam perlembagaan kita sejak tahun melalui perjanjian dengan British sejak 1948. British iktiraf kedudukan istimewa Melayu itu, dan diteruskan masa kita merdeka, dan diteruskan masa kita membentuk Malaysia. Jadi kita kena faham itu semua. Jadi saya harap dengan keterangan ini pendengar-pendengar boleh faham bahawa untuk kita menjadi warga negara Malaysia, dia bukanlah sesuatu berlaku secara automatik, tetapi dia adalah berlaku secara berperingkat-peringkat, dan dia berlaku dengan persetujuan banyak pihak, dan kemudian dia diterapkan di dalam perlembagaan yang kita pegang pada hari ini. Ya, sebab itu bagi saya perlembagaan itu sangat penting dibaca, dan sejarah juga sangat penting untuk kita faham.
Sebab sejarah itu yang berlaku dibuat oleh manusia-manusia yang akhirnya diterapkan dalam perlembagaan. Jadi bagi saya itulah kita kena betul-betul faham perkara ini, ya, supaya kita jangan fikir bahawa orang semua salah, ya. Yang benar adalah kita saja. Tak boleh begitu. Sebab sebenarnya dalam hidup ini banyak aspek yang kita kena ambil tahu, ya. Jadi saya menyerulah pada rakyat Malaysia supaya kewarganegaraan ini kita faham, dan kalau kita nak bercakap kita kena rujuk. Ya, kita kena rujuk, membaca sejarah dan sebagainya. Dan satu perkara yang saya nak beritahu di sini bahawa kewarganegaraan jus soli untuk semua bangsa, terutama orang imigran atau orang dagang daripada luar untuk menjadi warga negara negeri-negeri Melayu, itu adalah satu tukar ganti. Ya, raja-raja Melayu hanya memberikan kewarganegaraan itu apabila British bersetuju untuk melahirkan satu badan pembelaan ekonomi bagi orang Melayu yang dipanggil sebagai Rural Industrial RIDA, Rural Industrial Development Authority, RIDA, ya, atau Lembaga Kemajuan Kampung, ya. Itu dibuat pada British pada tahun 1950, ya, akhir tahun 1950. Dan dengan persetujuan itu, maka bila orang Melayu dapat satu pelindungan daripada British melalui Akta RIDA 1953, maka kita dapati barulah. Sebelum itu, ya, dia lepaskan kewarganegaraan, tapi tahulah perundangan nak dibuat lama, kan. Jadi persetujuan itu sebelum kewarganegaraan diberi dalam State Nationality 1951, persetujuan British untuk melindungi orang-orang Melayu, masa itu orang Melayu, ya, dan tak ada konsep bumi putera, orang Melayu dalam pembangunan ekonomi itu dilaksanakan melalui satu agensi kerajaan yang dipanggil RIDA, Rural Industrial Development Authority, atau Lembaga Kemajuan Kampung, ya. Itu memang berlaku, dan RIDA itu berjalan sehingga 1965 sebelum dia digantikan dengan MARA, Majlis Amanah Rakyat, pada tahun 1966, dan dia ada Akta 1966 kalau tak silap saya, ya. Jadi maknanya kerakyatan kewarganegaraan yang terbuka pakai jus soli itu untuk orang dagang itu adalah sebagai satu tukar ganti. Ya, tukar ganti maksudnya raja-raja Melayu bersetuju untuk memberi kewarganegaraan kepada orang yang lahir di negeri-negeri mereka, terutama orang dagang. Maka dengan satu cara, British mesti memberi satu badan yang membantu memajukan ekonomi dan pendidikan dan pembangunan orang-orang Melayu di luar bandar. Dengan persetujuan itulah barulah raja-raja Melayu tanda tangan State Nationality pada 1951 dan baru dilaksanakan. Maknanya orang Melayu pun dapat keuntungan, iaitu bantuan ekonomi, pendidikan dan pembangunan luar bandar, dan orang bukan Melayu atau orang dagang dapat kewarganegaraan. Ini tukar ganti yang sangat besar, yang sangat penting, yang banyak orang tak tahu. Jadi orang duk fikir bahawa menjadi warga negara ini automatik untuk mereka. Ya, jadi bantuan pada Melayu itu adalah suatu perkara yang tak patut berlaku. Sebab MARA bertugas sampai hari ini. Dulu RIDA selama 1950 sampai 1965. Berapa tahun tu? Ya, 50, 60, 65. 15 tahun RIDA berjalan memajukan luar bandar, ya. Lepas itu dia kemudian Tun Abdul Razak dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera 1995 buat keputusan gantikan RIDA itu dengan nama MARA, dan kekal sampai hari ini. Dan dia dibuat secara perlembagaan, dibuat Akta MARA 1966 dalam Parlimen Malaysia. Sebab itu MARA itu adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan kepada orang-orang Melayu, dan ini dilakukan hasil daripada persetujuan raja-raja Melayu membuka kewarganegaraan negeri mereka kepada orang bukan Melayu atau orang dagang pada masa itu. Jadi kita kena faham tu. Banyak orang tak faham, jadi dia sewenang-wenang mengatakan bahawa oh, ini tidak demokratik lah, kenapa MARA mesti bantu orang Melayu lah, ini tak adil dan sebagainya. Sebab mereka tak tahu sejarah. Sebab itu, walaupun PH pegang kerajaan 22 bulan, tetapi dia tak boleh hapuskan MARA. Dia hanya boleh kurangkan bantuan pada MARA. Dan orang Melayu bila MARA diberi bantuan yang kurang sangat, banyak orang Melayu terkesan. Baru dia orang tahu bahawa sebenarnya benda ini bergantung pada kerajaan yang memerintah, yang mentadbir negara. Ya, kalau dia pegang amanah itu, maka okeylah. Tapi kalau dia tak pegang amanah, dia kurangkan bantuan, dia kurang itu, kurang ni, siapa yang menderita? Rakyat Melayu juga yang menderita, atau rakyat orang Melayu juga luar bandar juga yang menderita. Itu sebabnya bagi saya
hal ini mesti diberitahu betul-betul, dan saya harap keterangan ini dapat memberi penerangan kepada tuan-tuan tentang perlunya kita menghargai ya apa-apa yang ada dalam perlembagaan, sebab benda itu dilakukan ya dengan satu proses yang panjang dengan persetujuan daripada raja-raja Melayu dan British, dan itu menunjukkan yang paling penting juga saya nak beritahu di sini, kuasa raja-raja Melayu itu sangatlah besar. Banyak hari ini misalnya orang dok komen tentang Raja Melayu begini. Padahal sebenarnya Raja Melayu itu adalah suatu institusi pentadbiran dan juga perundangan dan juga apa kita kata kuasa dalam kenegaraan Malaysia. Maknanya Raja-Raja Melayu bukan setakat duduk di atas tahta. Mereka ada kuasa sebagai raja pemerintah di negeri masing-masing, dan mereka juga ada kuasa sebagai yang di-Pertuan Agong bagi negara Malaysia. Jadi Raja-Raja Melayu lah yang telah memberi jasa kepada apa kita kata negara ini ya, dengan memberi apa kita kata ruang-ruang kerakyatan kepada orang dagang. Sebab itu orang-orang dagang ataupun yang sekarang telah menjadi rakyat Malaysia, mereka patutnya berterima kasih pada raja-raja kerana raja-raja Melayu sudi untuk membuka tangan, membuka kewarganegaraan negeri mereka ya, negeri, dan lepas itu mereka diiktiraf, lepas itu orang yang diberi kewarganegaraan negeri diiktiraf sebagai rakyat persekutuan. Sebab itu dalam perlembagaan kita dapati raja-raja Melayu walaupun dia tak ada lagi pakai konsep rakyat raja macam sebelum merdeka, tetapi raja boleh memberi keampunan kepada apa kita kata kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh rakyatnya yang lahir di negerinya itu, kan? Itu biasa kita dengar. Jadi bagi saya ini perkara yang penting, yang sejarah kena tegangkan, dan banyak sejarah ni dah tertutup dek masa, kan? Jadi orang yang faham macam saya buat kajian, saya tulis buku banyak, dan saya sedar bahawa sebenarnya kita rakyat Malaysia ini kena berterima kasih pada raja kita kerana raja membuka tangan dia untuk menerima orang bukan Melayu, orang dagang yang lahir di negerinya untuk menjadi rakyat dia, menjadi rakyat baginda. Sebab itu dia boleh bagi datuk ya, macam-macam gelaran kepada mereka. Dengan dapat rakyat di negeri masing-masing tu, mereka orang-orang dagang ni, orang Cina sebagainya, India, boleh beli tanah sebab dia sekarang menjadi rakyat raja, tahu tak? Sebab tanah itu adalah hak raja, hak negeri tersebut. Jadi bila dia jadi rakyat Perak misalnya, dia boleh beli tanah di Perak. Mereka boleh buka kedai dan sebagainya. Mereka boleh dapat gelaran, mereka dapat bantuan dan sebagainya. Jadi jangan fikir raja ni tak dijasa kepada rakyat, ya. Memang dia berjasa, tetapi kita yang tak tahu, kita yang tak berterima kasih, ya. Dan kita yang apa kita kata selalu apa kita kata menghina ya institusi raja. Itu satu isu raja. Yang kedua, saya rasa raja ni sangat penting dari segi dia apa kita kata menjadi ketua pemerintah negeri-negeri tersebut. Dan saya rasa dalam hal ini saya nak bercakap tadi kerakyatan, maka saya kena tutup di sinilah, sebab kerakyatan itu adalah satu isu yang dibuli oleh raja. Institusi raja yang lain kita boleh cakap ni. Okey, sekian, terima kasih.